niatnya untuk menyebarkan ilmu, maka ia pun sampaikan itu. Kalau niat nak jadi orang besar, jadi orang besar lah dia. Walaupun dia jual agamanya tak kisah, asalnya sudah dapat menjadi orang besar. Niat itu. Banyak orang berani condemn Islam kerana untuk dapatkan jawatan. Dia tak peduli sama ada pendapatnya itu benar ataupun tak betul. Banyak yang tak betul lah. Pasal untuk konon-konon untuk mendapatkan jawatan tinggi tadi, sanggup ia condemn Islam. Contohnya, mungkin tuan-tuan dah dengar, satu orang mengatakan bahawa pasal apa nak sebut potong tangan ni? Kalau potong tangan kanan, habis, potong kiri pula. Kalau potong kiri dah habis, kaki kiri pula, kanan pula. Kalau empat dah habis, nak potong apa? Potong mulut. Begitu. Itu yang cakap tu orang mengaji Azhar. Itu pasal niat dulu untuk dapat jawatan, sanggup dia condemn Islam itu. Tuan-tuan cari siapa orang tu, saya tak cakap. Rahsia negara. Begitu. Sanggup ia buat macam-macam untuk nak menirukan masyarakat. Sama juga satu kata kerja yang saya baca, ulama juga, bukan dia tak pandai, dia pandai, sengaja tinggal. Dia kata makna politik itu menurut Al-Mawardi ialah, dia kata apa? Apa nama? Menegakkan agama dan mentadbir negara, itu saja. Dengannya ditinggal. Maknanya, maksud politik itu ialah menegakkan agama dan membina negara melalui agama. Mesti pakai agama itu. Bukan dua, dipecah dua, menegakkan agama dan merintah negara. Bukan gitu. Mesti siar satu din, lupa saya dari Arabnya. Maknanya dia memelihara agama, memelihara agama dan memerintah agama, memerintah negara melalui agama. Mesti ada. Ditinggalkannya bihi itu. Iqamatud din wa syatud dunya bihi. Iqamatud din wa syatud dunya bihi. Bihi itu dibuang. Lebih buang lebih lah. Jadi maknanya pecah. Syatud iqamatud din, menegakkan agama. Wa syatud dunya, dan memerintah dunia. Habis. Sebenarnya ada lagi satu sikitnya, bangan ha je. Bihi, dengannya nya agama. Menentang agama itu mesti menurut Islam, itu maksudnya. Ditinggalkannya itu. Kalau dia silap, saya ingat tak silap, dia berceramah pun begitu, dia bercakap, tulis kata kerja pun begitu. Jadi orang awam dia tak tahu pendapat itu, maka dia betul juga. Politik dua je lah, negara perintah, agama pun jaga. Sedap tidak? Mesti ada bihi dengan nya agama. Ini orang mengaji Mesir juga. Saya makan. Habis. Mana lagi? Bahawa adalah qasadnya dalam ilmu itu, iaitu kerana untuk keridaan Allah Ta'ala, dan kerana mengamalkan akan dia pada barang yang beri manfaat pada dalam akhirat, dan kerana mengisyaratkan, yang ini menghendaki ia keluar daripada kelam jahil kepada nur ilmu. Maka inilah iaitu niat yang sahih yang dipuji atas kemudiannya itu dalam akhirat, dan mengambil faedahnya itu dalam dunia pada perbuat ibadat, yang disegerakan akan faedah ilmu itu dalam dunia dengan berbuat ibadat, dan ditangguhkan ilmu itu dalam akhirat dengan berapa pahalanya. Maksudnya untuk ilmu niatnya apa? Yang pertama, menghilangkan kejahilan. Satu, niat untuk ilmu yang pertama ialah menghilangkan kejahilan. Yang kedua, untuk mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga, untuk menyampaikan kepada orang lain, bukan untuk menyeleweng, menyampaikan. Itu tujuan untuk ilmu dengan penuh ikhlas. Nanti orang tanya pula soalan, bagaimana tuan-tuan dulu mengajar dapat duit ni, ikhlas tak ikhlas ni? Soalan juga. Saya nak jawab tu.
Ikhlas tak ikhlas agak. Dia begini saja. Dua kaedah. Mengambil upah kerana mengajar, mengajar kerana mengambil upah. Mana agak-agak? Mengajar kerana untuk mendapatkan wang, mengambil wang kerana mengajar. Mana boleh betul? Dua-dua salah. Yang betul ialah mengambil wang kerana mengajar, kerana ia menggunakan wang untuk tujuan nak pergi tempat itu, dengan minyaknya, dengan masanya dan sebagainya. Kalau dia mengajar untuk mengambil wang, itu salah. Kerana kita pegawai kerajaan pun bekerja pada bukit payah. Sebagai pegawai kerajaan, cikgu ke, doktor ke, engineer ke, pegawai kerajaan, dia juga mendapat gaji. Sedangkan bekerja dengan negara ini hukumnya pada bukit payah. Maka kalau sekiranya ia tidak mendapat gaji daripada kerja waktu siang itu untuk nak mentadbir negara, maka terpaksalah ia bekerja di waktu malam untuk mencari nafkah keluarganya. Maka ini menyusahkannya. Maka berhaklah ia mendapat ganjaran daripada pemerintah untuk bekerja di waktu siang. Sebagai Sayyidina Umar, dia khalifah pemerintahan negara, dia juga mengambil gaji daripada Baitul Mal. Tapi yang hebat Sayyidina Umar pula mengambil gaji satu hari 1 dirham saja. Cukup 1 dirham untuk makan. Tak lama naik gaji 2 dirham. Dia pun beri isteri dia duit tu 2 dirham. Isteri pula pandai, simpan 1 dirham, belanja 1 dirham. Tak berapa lama seramai tahu dipotong gaji. 1 cukup dia kata. Tak. Kalau kita, apa ramah kita kata? Awak bodoh. Jadi maknanya berhak ia mengambil gaji. Dan Abu Bakar pun berhak mengambil gaji. Dan Sayyidina Umar merupakan orang yang mula-mula membayar gaji tentera. Menunjukkan boleh mengambil gaji walaupun jadi imam, walaupun menjadi mufti, walaupun jadi qadi. Apakah ia tidak ikhlas? Ikhlas lah tu. Pasal dia mengambil gaji kerana menjadi qadi, bukan menjadi qadi kerana gaji. Boleh Pak? Boleh apa tu? Syaratnya niat. Macam imam, dia bergaji. Ada setengah imam pula duduk di kuartus masjid. Waktu subuh dia tak pergi sembahyang masjid, jadi imam. Saya pun tanya dia, mengapa tak ke masjid? Saya tidak bertugas. Ini kan kuartus masjid kan sebelah masjid je. Kau tak bertugas pun jadi makmum lah. Jadi makmum pun tidak, pasal dia tak bertugas. Itu nak rusak niat. Dia menjadi imam kerana bergaji, bukan mengambil gaji kerana jadi imam tu. Ingat. Itu sebabnya kita lihat kesilapan banyak. Satu masjid pula, Bilal dia azan pakai toilet mandi. Saya kata, fahal awak pakai toilet mandi ni. Tak sempat ustaz, dia kata. Waktu saya jaga masjid tu, itulah macam hal ada. Tahu perangai-perangai imam ni, semata-mata bekerja untuk gaji, bukan mengambil gaji untuk bekerja. Tak. Kita ingat, mengambil gaji dulu untuk bekerja. Itu sebab dalam bab ikhlas, ikhlas dan beramal, bukan beramal dengan ikhlas. Tak. Ikhlas dulu, letak ikhlas dulu, baru beramal. Yang letak beramal dulu ikhlas. Salah. Ikhlas